Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita teruskan dengan 2.6 iaitu kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okay, tajuk ini adalah simple, basic sikit yang saya akan terangkan dalam 2.6 ni, dan ini adalah poin yang terakhir dalam bab yang kedua. Okay, kamu buka muka surat, buku teks muka surat 38 dan 39 kat situ ada penerangan yang lebih lanjut. Okey, saya akan terangkan secara ringkas berkaitan dengan apa kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, seperti mana yang kamu baca kat sini seperti mana yang kita tahu di dalam peta ni menunjukkan pentas Sunda, dan sebelum di pentas Sunda tu ditutupi ataupun dilitupi dengan air laut, paras air laut meningkat Okay, kalau kita tengok kat sini pada ketika zaman sebelum berlakunya, maksudnya sebelum zaman sekarang lah, maksudnya zaman air batu pada masa dahulu 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu, berlakunya pentas Sunda. Pentas Sunda ni apa? Dia menghubungkan, dia ada daratan rendah yang menghubungkan pulau-pulau. Maksudnya dia menghubungkan ke semua negara-negara yang berada di dalam Asia Tenggara. Contoh dia, kalau kamu tengok kat sini, Burma, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan Singapura. Maksudnya pada ketika itu ada daratan yang menghubungkan negara-negara tu, maksudnya menghubungkan pulau-pulau dan sebagainya. Tapi apabila berlakunya kecairan air batu, zaman air batu tu dah berakhir, menyebabkan pentas Sunda ni ditenggelami oleh air. Dan bila ditenggelami oleh air, wujudlah orang kata pulau-pulau, tasik-tasik terbentuk pulau dan sebagainya. Maksudnya tak ada lagi daratan yang menghubungkan negara-negara di dalam Asia Tenggara. Orang dulu mungkin boleh berjalan lah, nak ke negara, kita nak daripada Malaysia nak ke Singapura, kita boleh berjalan sebab ada daratan pada ketika itu. Tapi disebabkan oleh kecairan air batu, menyebabkan pentas Sunda ni ditenggelami oleh air. Okey, dekat sini apa kesan dia? Okey, yang pertama ada terjadinya sungai dan tasik. Seperti mana saya terangkan, maksudnya terjadinya sungai dan tasik. Pada ketika itu ada daratan, tapi bila dilitupi ataupun ditutupi dengan air laut, paras air laut meningkat, menyebabkan berlakunya terjadinya sungai dan tasik. Okey. Yang kedua adalah sungai mengalirkan air ke tasik dan laut. Okey. Bila berlaku macam ni, maksudnya sungai-sungai yang terbentuk tu dia mengalirkan air ke dalam laut dan tasik, menyebabkan paras air meningkat. Dan apabila meningkat, daratan sudah hilang ataupun tiada dalam peta, dan menyebabkan orang kata terbentuknya kepulauan ataupun pulau-pulau, yang mana kita tak boleh lagi nak macam kita nak berjalan lah, kita tak boleh berjalan, kita kena pakai kapal dan sebagainya untuk ke negara lain, contohlah Okey, yang ketiga adalah membentuk Selat Melaka, Teluk Siam dan Teluk Jawa. Ini yang saya cakap tadi. Okey, kamu tengok muka surat 39, buku teks muka surat 39. Dekat sini dia apabila dilutupi oleh air, maksudnya ada laut kan, maksudnya pulau, terbentuknya pulau-pulau. Okey, kat situ ada Selat Melaka, terbentuknya Selat Melaka, dekat Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Di dalam peta itulah. Dan yang terakhir, apa kesan dia adalah aliran sungai menenggelamkan tepi pantai. Maksudnya aliran sungai tadi menenggelamkan tepi pantai disebabkan apa? Disebabkan kecairan air batu. Bila zaman air batu dah habis, maksudnya air batu dah cair, menyebabkan paras air laut mula meningkat. Apabila meningkat, terbentuklah pulau-pulau. Yang sebelum tu ada daratan nak ke pulau, tapi bila ditutupi, maksudnya adalah tasik, jadilah tasik dan jadilah kepulauan, pulau-pulau dan sebagainya. Nak pergi, maksudnya tak boleh lagi, orang kata pentas Sunda tu dah ditutupi, maksudnya kita nak ke negara-negara tu perlu melalui jalan air, kena naik kapal dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, saya nak kamu buat modul 2.6 dalam modul yang saya berikan. Maksudnya sikit je sebenarnya, dalam modul tu ada 2 soalan saja. Maksudnya kesan, ada lagi soalan objektif. Satu lagi saya akan minta kamu buat
soalan kuis yang saya akan berikan dalam Telegram. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi kelas berikutnya dalam bab yang berikutnya, iaitu bab 3. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.